Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini fokus minggu depan. Apa yang akan berlaku di dalam negara dan juga di luar negara, pastinya banyak himpunan cerita yang akan berlangsung sepanjang minggu depan. Tetapi ini fokus kita nak memberikan khas berkaitan dengan belia mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-72 Majlis Belia Malaysia. Tetapi sebelum itu kita melihat kepada beberapa peranan penting belia negara dan juga belia dunia. Yang pertama adalah berkaitan sebagai ejen pembaharuan sosial. Yang kedua adalah peneraju inovasi teknologi dan juga belia juga sebagai penggerak ekonomi negara, yang mana melihat juga kepada bagaimana ia mentadbir masa depan negara yang lebih baik dan seterusnya sebagai peneraju perubahan budaya. Itu mungkin antara sebahagian peranan besar yang perlu dimainkan oleh belia. Tetapi hal-hal lain yang perlu digerakkan, hal-hal lain yang perlu digembling adalah peranan belia sebagai pemacu masa depan negara di masa akan datang. Jadi nak bercakap lanjut berkaitan dengan mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-72 Majlis Belia Malaysia dan Konvensyen Belia Nasional 2024. Encik Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia MBM bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Encik Izzat. Waalaikumsalam Cik Ihsan. Terima Ya. kasih. Pertama sekali, maaf mengganggu di hari dan juga di waktu sibuk Encik Izzat untuk Convention Belia 2024 ni. Tapi sebagai permulaan, bagaimana setakat ini perjalanan perhimpunan Belia kali ini dan bagaimana apa fokus besar yang perlu diketengahkan dalam perhimpunan kali ini, Encik Izzat? Terima kasih Cik Ihsan. Hari ini bermula kami punya convention Belia Nasional dan pada masa sama esok kita akan mengadakan mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan MBM kali ke-72. So convention sudah bermula pagi tadi yang mana kita memberikan fokus untuk makluman 105 majlis belia daerah dan juga 41 badan gabungan telah datang daripada seluruh pelosok negara dari Perlis sampai ke Sabah datang ke Kuala Lumpur untuk kita membincangkan masa depan anak muda, masa depan belia dan masa depan pergerakan belia. Dan melalui convention kali ini kita memberikan fokus kepada majlis belia daerah, Untuk makluman kita ada 105 majlis belia daerah. Kita turun, kita panggil semua wakil-wakil daripada daerah-daerah untuk kenal pasti apakah cabaran-cabaran yang mereka hadapi dan apakah jalan penyelesaian yang boleh kita selesaikan, yang boleh kita gerakkan. Dan baru saja sebentar tadi selesai bersama-sama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri iaitu YB Adam Adli. Kita mengadakan town hall session ataupun sesi town hall berbincang bersama-sama luahan perasaan dan juga pandangan dan juga mendapatkan input daripada akar umbi berkaitan tentang pembangunan belia khususnya di kawasan-kawasan di akar umbi. Itu fokus kita di convention. Manakala MPAT kita memberikan fokus sudah tentu tahun ini tidak ada pemilihan, tetapi kita memberikan fokus untuk makluman sebenarnya tahun 2023 ini adalah mesyuarat MPAT kali ke-72 untuk tahun 2023. Dan untuk 2023 ini adalah tahun istimewa saudara Ihsan. Kerana tahun ini ataupun 2023 itu kita menyambut 75 tahun MBM iaitu Jubli Intan MBM dan kita memberikan fokus untuk 75 tahun lagi apakah peranan dan juga apakah kehendak belia untuk 100 tahun yang akan datang ataupun 25 tahun yang akan datang apabila 2048 apabila MBM berusia 100 tahun. So kita fokus di convention berkaitan tentang akar umbi, manakala di peringkat MPAT kita memberikan fokus tentang 25 tahun lagi MBM akan mengalami umur emas MBM 48 iaitu tahun 100 tahun MBM. Jubli Intan ataupun Intan sangat berharga dengan 75 tahun MBM dan juga mesyuarat kali ke-72 diadakan. Bagaimana ia dilihat? Bukan sekadar angka yang besar. Kalau dilihat 75 usianya lama, panjang dan juga tempohnya juga agak-agak besar dan juga signifikan dalam keadaan hari ini. Tetapi kalau kita melihat kepada bibit-bibit perjuangan dan juga kesatuan bagaimana yang diperjuangkan oleh MBM buat masa ini. Apa penilaian paling besar MBM dalam memastikan bahawa anak muda ataupun belia itu terbela, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan ekonomi? Ya, sudah tentu bila kita bercakap tentang MBM ini,
walaupun kami ini adalah pergerakan induk pertubuhan belia, tapi dalam Akta 668 menjelaskan bahawa MBM ini adalah suara, mata dan telinga untuk orang muda, kepada belia dan kepada kerajaan. Sebab itu bila MBM itu kita perjuangkan bukan perjuangan kepada pertubuhan belia semata-mata ataupun pergerakan belia semata-mata, sebaliknya kita memperjuangkan untuk keuntungan dan juga kebajikan anak muda dan belia secara keseluruhannya. So berkaitan tentang 100 tahun ataupun 75 tahun, ya, 75 tahun yang begitu lama. Tapi pada masa yang sama kita lihat bahawa peranan pergerakan belia, pertubuhan belia sejak 75 tahun ini besar peranannya daripada pada awal menuntut kemerdekaan. MBM ditubuhkan 1948, lebih awal daripada kemerdekaan negara, dan kita dalam proses ataupun fasa meraihkan kemerdekaan dan juga memenuhikan kemerdekaan. Kita juga menghadapi fasa-fasa kesukaran tahun 90-an dan tahun 80-an dan 70-an dan sebagainya. Tapi hari ini dan juga esok kita membincangkan apakah masa depan Persatuan Belia, pergerakan belia. Kita mahu pergerakan belia adalah satu pergerakan massa masyarakat dan juga rakyat yang mewakili rakyat, bukan sekadar belia tapi suara belia dan juga suara rakyat secara keseluruhannya. Itu yang kita perhalusi dan kita muhasabah pada MPAT kali ini. Dan juga kita bawa isu-isu ekonomi, isu sosial dan sebagainya. Kerana kenapa kita ingin mewujudkan visi MBM 2048 ini, kerana kita tahu pada 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, hatta 6-7 tahun, 20-30 tahun ataupun 20-30, perubahan pasti akan berlaku dalam masyarakat kita dan juga pada dunia. Demografinya, dari segi geopolitik dan sebagainya. So kita harus mempersiapkan anak muda kita. Dan juga termasuklah teknologi yang sekian berkembang pesat. Itu antara perkara yang kami bincang dalam MPAT. Bagaimanakah kita nak mempersiapkan anak muda kita kepada era Society 5.0 contohnya. Bagaimanakah kita nak mempersiapkan anak muda kita dengan kecerdasan buatan yang sekarang ini semakin lama semakin laju. Bagaimanakah kita nak mempersiapkan anak muda kita kepada demografi yang sudah berubah dan juga sudah bertukar secara total. Yang mana hari ini geopolitiknya orang sudah pergi ke Asia dan juga Afrika, bukan lagi, ataupun pusat ekonomi sudah beralih kepada Asia dan juga Afrika, bukan lagi kepada negara-negara barat dan sebagainya. Dan adakah anak muda kita bersedia ke arah tersebut? Ini antara perkara yang kami bincangkan dan yang kami perhalusi dan kita muhasabah untuk pastikan bahawa pertamanya MBM ni benar-benar suara rakyat. Kita harus memastikan bahawa MBM kekal menjadi suara, mata dan telinga untuk belia, seluruh belia Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Yang keduanya, bagaimana kita nak mendapati cabaran-cabaran yang mendatang khusus kepada belia. Dan juga Cik Izzat, sejauh mana kuatnya suara MBM ini menjadi perantara di antara belia anak muda ini dengan kerajaan? Untuk makluman saudara Ihsan, kami di bawah Majlis Belia Malaysia ini, kita ini berdasarkan akta, kita adalah suara rasmi anak muda di Malaysia. Disebabkan itu, MBM duduk dalam beberapa kedudukan yang strategik. Contohnya Majlis Perundingan Sosial berkaitan tentang NAKOL. Saya sendiri adalah ahli kepada NAKOL, iaitu Majlis Kos Sara Hidup. Kita juga ahli dalam Majlis Perpaduan Negara. Kita juga ahli dalam beberapa majlis-majlis ataupun agensi-agensi penting. Dan kita juga selalu dan kebanyakan kementerian-kementerian apabila merujuk berkaitan tentang belia, mereka akan merujuk kepada Majlis Belia. Sebab itu MBM ini dengan kekuatan ahlinya sama lebih kurang hampir 1 juta lebih atau mungkin lebih, melalui 41 badan gabungannya, 105 daerah, kita boleh mengatakan dan kita boleh berbangga bahawa MBM ini adalah suara akar umbi. Kerana setiap daerah di Malaysia ini ada Majlis Belia daerah, sama ada kawasan ataupun cawangan dan sebagainya. Sebab itu suara yang dibawa oleh MBM ini adalah suara daripada akar umbi, suara yang benar-benar daripada belia di bawah, dan sebab itu kementerian harus melihat bahawa MBM ini adalah mewakili suara akar umbi, bukan hanya semata-mata sebagai NGO kecil ataupun NGO yang mungkin banyak NGO di luar sana. Cik Izzat, mungkin secara ringkas kurang daripada 2 minit, apa yang Cik Izzat boleh katakan untuk melihat kepada MBM yang mungkin berbeza 2024 ini ataupun tahun depan 2025 berbanding 75 tahun yang lalu? Berbanding dalam tempoh 75 tahun sebelum ini. Sudah pasti untuk makluman semua bahawa sekarang ini Akta 668 ataupun Akta Pembangunan Belia dan Pertubuhan Belia sudah pun dipinda
yang mana had umur belia sudah berubah daripada 40 tahun kepada 30 tahun. Dan perkara itu amat-amat sukar untuk pertubuhan belia, dan juga kita mahu agar perkara ini berlaku transisi secara baik dan sebagainya. 75 tahun yang lepas cabarannya berbeza. 2024 sampai 2026 cabarannya berbeza. Cabarannya mungkin berbeza dari sudut ekonomi, dari sudut digital dan sebagainya. Begitu juga dengan pertubuhan belia melalui pindaan akta yang berubah. Kalau kita bercakap tentang isu pertubuhan belia, dia nak mencari transisi anak-anak muda yang sanggup memikul tanggungjawab sebagai pengurusi ataupun sebagai pemegang jawatan kepada pertubuhan belia di kampung dan sebagainya. Kita risau pertubuhan belia mati, akan mati satu institusi, satu gerakan yang menggerakkan belia di kawasan-kawasan, dan mungkin kita risau apa akan jadi kepada belia sekiranya tidak ada persatuan belia. Ini antara cabaran-cabaran yang kita sedang perhalusi dan kita sedang bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Apapun, Encik Izzat, selamat bermesyuarat dan selamat bersidang dalam Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-72 Majlis Belia Malaysia, dan mungkin esok kita akan dapatkan lagi maklumat dan juga perkembangan terkini dari Encik Izzat, dan mungkin selepas itu apa capaiannya menerusi 2 hari Perhimpunan Agung Tahunan yang diadakan MBM ini. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Presiden Majlis Belia Malaysia, bersempena dengan Mesyuarat Perhimpunan Agung Tahunan kali ke-72 Majlis Belia Malaysia dan Konvensyen Belia Nasional 2024. Baik, kita nak berhenti rehat seketika sebab selepas ini ada cerita gempak saya nak bagikan ataupun nak maklumkan kepada anda. Kita kembali dalam Fokus minggu depan.